A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, seluruh tetamu-tetamu kehormat kita pada petang ini, dan juga pada semua peserta program Nurani Belia Indahnya Ramadan peringkat kawasan Marang, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita menghadirkan diri dalam program yang baik ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di samping kita juga berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada petang ini sekadar pengisian ringkas ataupun tazkirah ringkas untuk sama-sama kita ambil pengajaran ataupun ambil ibrah lah daripada pengisian yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada hampir kepada penghujung bulan Ramadan. Lebih kurang dalam 10 hari lagi kita berada dalam bulan Ramadan ni. Dan untuk yang lepas 20 hari yang lepas ataupun 19 hari yang lepas, kita kena muhasabah bagaimanakah puasa kita, bagaimanakah ibadah kita pada hari-hari yang berlalu. Adakah ianya kita betul-betul buat dengan sempurna ataupun sekadar Ramadan pada tahun ini sama sahaja dengan Ramadan yang lepas. Sekiranya ianya sama sahaja dengan Ramadan yang lepas, kita masih lagi ada peluang 10 hari lagi untuk sama-sama kita perbaiki supaya ianya menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Dan insya-Allah pada petang ini, sebelum kita ke acara yang seterusnya, kita akan mendengar sedikit tentang keistimewaan ataupun kelebihan orang yang berpuasa dan juga orang yang berada dalam bulan Ramadan. Mungkin muslimin muslimat, belia-belia sekalian pernah mendengar dalam tazkirah tarawih, dalam kuliah-kuliah maghrib dan sebagainya. Cuma pada petang ini sekadar peringatan ataupun sekadar ulang kaji supaya kita sentiasa ingat kita berada bulan Ramadan ni bukan sahaja semata-mata kita berada dalam bulan Ramadan, tetapi kita nak tahu apakah ianya keistimewaan dan juga kelebihan yang ada pada bulan ini supaya kita dapat benda tersebut. Seperti mana yang kita masuk dalam sesuatu ataupun dalam mall ke dan sebagainya, kita tak tahu kenapa yang menarik dalam tempat tersebut. Jadi kita sekadar masuk sahaja, keluar begitu sahaja. Jadi tambah jadi gitu. Kita nak tahu juga keistimewaan ataupun kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ni supaya kita dapat benda tersebut dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nak akhir Ramadan dah, tapi masih belum terlambat lagi. Kita nak tahu kelebihan supaya 10 terakhir ni kita dapat juga kelebihan. Walaupun sebelum ni 20 hari yang lepas kita tidak sempat ataupun tidak tahu kelebihan dia, kita tak merebut apa yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ataupun puasa ni ia ada kelebihan yang tersendiri. Yang pertama, dihapuskan segala dosa-dosa yang terdahulu. Orang yang beriman, orang yang melakukan ibadah puasa ni dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dianya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, seperti mana yang kita selalu dengar dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, iaitu mendapatkan pahala daripada Allah, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa sini tak pernah buat dosa? Semua buat dosa dah. Maka antara kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ni, sekiranya kita berpuasa, sekiranya kita menghidupkan malam Ramadan ni dengan penuh keimanan, maka dosa-dosa yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi kita nak supaya dosa kita ni diampunkan? Bila lagi? Melainkan dalam kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan. Orang yang sentiasa beristighfar, orang yang sentiasa memohon keampunan daripada Allah, tu kelebihan kepada dia akan dihapuskan dosanya. Tapi orang yang malas nak beristighfar, orang yang malas nak memohon keampunan, orang yang tidak sempat dan sebagainya, tapi masuk bulan Ramadan ni dia beribadat ataupun dia menghidupkan malam Ramadan ni dengan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu Taala akan menghapuskan dosa dia yang telah lalu. Walaupun dosa kita segunung langit, atau segunung langit, apa? Setinggi gunung, segunung langit, setinggi gunung, maka pengharapan Allah ataupun pengampunan Allah ni lebih tinggi lagi daripada dosa kita. Sebab tu orang yang melakukan dosa ni, apabila ia memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala akan ampunkan segala dosa-dosa dia. At-taibu kama la zambala. Orang yang memohon keampunan ini seperti mana mereka tidak ada dosa lagi dengan Allah Subhanahu Taala. Dan kelebihan bulan Ramadan ni, mereka akan diampunkan ataupun dihapuskan segala dosa-dosa yang terdahulu. Sebelum ni banyak kita buat dosa dah, tak kira lah dosa benda pun. Tapi syarat dia bukan kita nak suruh dosa. Syarat dia kita kena ampun, mohon ampun daripada Allah SWT terhadap dosa-dosa yang telah kita lalu, kita buat. Ada setengah hari ni buat dosa tapi tunjuk orang. Tu masalah. Tunjuk orang buat dosa lah. Buat dosa tak dalam Facebook, tak dalam TikTok, tak dalam Twitter dan sebagainya. Nak apa benda tu? Buat dosa tunjuk orang, buat baik tak tunjuk lah, buat dosa. Tu ada setengah ulama sebut dosa seperti itu payah nak diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab tu Allah Taala sembunyikan aib kita, dosa kita, tapi kita khabar kat orang. Tu pelik lah. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni kita kena memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dosa letak dalam Facebook, ada gambar-gambar free hair ke apa ke, kena delete lah, supaya tidak berpanjangan dosa-dosa kita. Letak dalam Facebook gambar tak tidak menutup aurat, gambar lelaki pakai dua pendek lah, ke ada dua? Tak ada, alhamdulillah. Mana kena delete lah supaya dosa kita itu tidak berpanjangan apabila orang melihat. Okey, tu yang pertama, dihapuskan segala dosa yang terdahulu. Masya-Allah, 15 minit je kita tazkirah ni. Yang seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang berlipat kali ganda pada bulan Ramadan. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, kullu amali ibni Adam lahul hasanatu bi ashri amsalihha ila 700 da'fin. Yaqulullah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Tauku syahwatihi wa ta'amihi wa syarabihi min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitrihi wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kata Nabi SAW, segala amalan anak Adam ini akan dilipat gandakan pahalanya daripada 10 sehingga 700 kali ganda. Dan Allah Subhanahu Taala berfirman, kecuali puasa, ia telah meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya kerana aku, dan individu yang berpuasa akan memperolehi 2 kesukaan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap amalan anak Adam, kita lah, setiap amalan kita ni akan diganjari dengan pahala bermula daripada 10 pahala sehingga 700 pahala. 10 hingga 700 pahala. Tetapi tidak kepada puasa. Allah Ta'ala khususkan puasa ni, Allah Ta'ala yang akan beri ganjaran kepada dia. Sebab apa? Sebab dengan dia berpuasa ni, dia telah meninggalkan syahwat dia, meninggalkan makan minum dia,
yang asalnya halal tapi masuk bulan puasa, ia meninggalkan itu kerana Allah Ta'ala jadi haram. Kalau ia berbuka kerana sengaja, dosa besar. Kerana berbuka dengan sengaja, dosa besar, maka dia telah mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan orang yang berbuka ni, orang yang berpuasa ni akan dapat dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Taala pada hari akhirat kelak. Okey, yang ketiga, lebih kurang dalam 2 minit lagi baru mukadimah habis rasa. Yang kedua, akan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa ni akan diberi suatu syurga khusus yang dinamakan syurga Ar-Rayyan, mana satu pintu tu khusus untuk orang berpuasa saja. Seperti mana yang disebut dalam satu hadis, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Pada hari kiamat kelak diseru daripada pintu itu, di manakah orang yang berpuasa? Dan apabila semua orang yang berpuasa masuk dalam syurga tersebut, maka pintu itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kelebihan yang ketiga, orang yang berpuasa ni akan dimasukkan dalam syurga yang khusus untuk orang puasa yang dinamakan syurga Ar-Rayyan. Dan apabila semua orang puasa masuk dah, maka pintu tu akan ditutup buat selama-lamanya. Tu adalah saya boleh sebut 3 lah hari ni sebab memandangkan masa tidak cukup. Dan insya-Allah boleh dengarlah dalam kuliah-kuliah lain pula. Maknanya kena gilah tarawih dan sebagainya, ada tazkirah kena dengar. Mudah-mudahan kita mendapat 3 kelebihan ni orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan berdoalah semoga Allah Subhanahu Taala beri keberkatan ataupun rahmat dalam bulan Ramadan, dan juga berdoa supaya Allah Subhanahu Taala beri rezeki kepada kita untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.